Ganjil 1883 menjadi mimpi ngeri kepada penghuni tirai besi. Terpalit sejarah hitam dan misteri. Semuanya bermula dari sebuah telaga. Ia Telaga Yamashita. Mbak. Berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu saya explore bersendirian, ni bukan saya nak mereka cerita, tapi ni pengalaman saya waktu saya masuk ke lokasi secara solo. Allah saya kata memang saya masuk solo. Ada beberapa gangguan yang saya alami lah. Salah satunya bau seperti kemenyan, dan perasaan ada satu tahap sampai saya masuk macam ada benda mengekori. Suara mengilai pun ada juga. Dia bukan saya nak reka, tapi itulah apa yang saya rasa, apa yang saya alami. Kisah ni berdasarkan pengalaman saya sendiri, dari banduan yang duduk pernah melalui hukuman kat lokasi ni. Beliau menceritakan kepada saya pada waktu malam hari di lokasi ni. Waktu tu bangunan ni masih digunakan, lokasi ni masih digunakan lagi. Wujud satu cerita yang diceritakan kepada kisah tentang kepala golek. Waktu banduan semua tidur, kepala akan bergolek dan pergi ke pada banduan yang sedang tidur, dan dia akan jilat, dan pada keesokan harinya banduan yang telah dijilat tu mati tanpa disedari. Terima kasih kepada semua yang menonton di saluran channel YouTube AY Studio untuk penelusuran kali ini. Penjara Air Molek ni kalau kita tengok banyak dia punya sejarah dia. Pastinya orang yang mengalami dia tahu tentang apa yang berlaku, dan kami pun hanya tahu sedikit sahaja. Walau bagaimanapun kita kongsilah tentang video yang kami telusuri pada baru-baru ini di penjara Air Molek. Sedikit penerangan tentang penjara Air Molek ini dibina pada tahun 1882, siap 1883. Dan sebuah telaga yang dikatakan agak angker dan berhantu. Telaga tu diberi nama Telaga Yamashita. Nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan Telaga Yamashita. Untuk anda boleh tonton di beberapa vlog yang lain untuk mendapatkan lebih. Dan penelusuran kali ini memang agak mencabar jugalah, kerana banyak pokok-pokok yang dah menjala hampir lebih 10 tahun lebih 10 tahun telah dibiarkan, dan difahamkan penjara Air Molek ini telah ditutup pada tahun 2005 atas faktor keperluan di dalam penjara ataupun bangunan-bangunan yang semakin kecil, sempit. Jadi tidak dapat menampung pelbagai lagi fasiliti-fasiliti yang perlu dinaik taraf. Jadi dipindahkan ke penjara Keluang berperingkat. Selepas itu dibuka balik untuk tahanan. Dan sebelum itu memang dibuka untuk lawatan sekejap. Kemudian dibuka untuk tahanan sementara. Kemudian barulah ditutup, kalau tak silap, pada tahun 2014 atau 2013. Sehinggalah sekarang, dan tutup sepenuhnya.
Dan semua banduan telah pun dipindah. Semua tahanan sebetulnya telah dipindahkan ke penjara Keluang. Jadi jom kita tonton video penelusuran kali ini. Rumah Abi tu apa dia? Rumah Abi ni untuk banduan campur lah. Oh, banduan campur. Dan dekat sini lah yang dikatakan kes kapal. Kes? Banduan hilang. Oh, banduan hilang. Okey, dia ada tak bawah Baik. Berat itu, solid lah. Memang solid. Okey, dalam ni boleh muat 3 orang. 3 orang. Okey, 6. Jom. Ni sampai bawah ni, sampai ujung kan? Sampai ujung 2 tingkat. 2 tingkat, sama lah. Ada bawah. Di belakang. Satu sel 16 orang. 3 orang. Satu sel 3 orang. 16 orang. 5 orang. 4 dia. Kalau ikutkan betul, satu set 3 orang. Oh. Boleh 4 sampai 5 orang. Ni yang bukan macam tilam lapik apa katil punya apa? Katil simen. Okey. So hari ni kita just tour dulu sebelum kita gerak secara pecah dengan tim-tim lain lah. Tapi tak jauh lah. Sebab ini adalah kali pertama aku masuk ke dalam sel di Air Molek ni. Tempat buang najis. Oh. Okey, keluar. Sebelah sana ada tempat dia orang mandi beramai-ramai. Mandi ramai-ramai. Tapi tak boleh keluar Biar semak. Tak syorkan. So, sekejap. Okay, kita pandangkan dulu. Tak payahlah. Leceh dah pula. Yang ada tong banyak-banyak tu kat mana ni? Ha? Yang ada tong hari tu tengok banyak-banyak. Blok A. Blok A. Yap. Boleh. Boleh. Ni bahaya ni. Hmm? Tu ada orang majal. Oh, memang. Terkunci sia-sia je ni. Mana boleh capai lah. Tak boleh dah. Tempat dia macam ni kan, kecil kan. Oh, berat tu. Ni rumah B. Kita jalan macam gini je lah. Tegak, keluar balik. Satu baru kita. Boleh? Boleh. Ni untuk Jubana. Jubana. Oh, maksudnya bawah rumah lah. Bawah rumah. Bawah 21. Dekat sini hati-hati sikit lah. Sebab? Yang saya ceritakan Oh, okey, tadi faham. awal. Sebab jumpa ni kat sini. Oh, tangga ada sel ni, naik tangga. Oh, dia terhormat sikit lah. Ni untuk apa dulu? Tak nak kanak. Jubana. Jubana bawah umur. Bawah 21. Tahun ke bawah. Pun merasa juga penjara. Mana bagi adil betul. Bagi adil ke. Oh. Tu dia ada kolam sendiri. Dia tak akan dicampur dengan dewasa. Memang dia asingkan. Budak-budak sini lah. Mandi togel. Mandi, faham sendiri. Ni apa ni? Mandi. Kolam mandi.
Jamban. Terima kasih. Kena ucap terima kasih pada Ayu. Oh, dia edit cantik-cantik. Dia kan edit macam palat kan. Squad KBG. Dia tak ada katil. Anak-anak dia akan bagi blanket, apa ni yang alas tu, dengan bantal. Lepas tu baju kita pakai. Baju banduan lah. Baju banduan lah. Tu baju banduan dia. Ini dah consider bersalah. Jatuh hukum dah. Reman belum jatuh hukum. Ini belum jatuh hukum lagi. Reman bukan jatuh hukum dia bang. Oh. Dia belum reman, dia bukan, dia belum orang cakap apa, dia tak mengaku bersalah. Dia akan masuk reman. Kalau jatuh hukum kat keluar. Oh, di sinilah. Masa penjara ni belum penjara jatuh hukum. Belum. Oh, okey. Dia naik mahkamah lagi. Naik mahkamah. So nampak macam dia nampak open sikit lah, santai. Dia kalau betul-betul yang betul-betul yang penjara yang betul tu memang nampak. Dulu memang Yes. memang Oh, kau tengok pun. Tinggi dia punya tembok ke. tu. Nopan tanya Tong. Tu Tong Toy. Oh, tuntut. Kalau kreatif buat pasu. Tebal bang. Apa yang tebal? Tu. Potong tu. So nak buat balik buat pasu. Oh, pandai. Tong tarik dia suruh kita buat pasu. Apa? Tu Toy. Bukan kena ujung tu kan ada jamban. Itu untuk warden masa kalau macam dia orang mandi. Oh, Ini bila dah malam pandai-pandai lah. Okey, faham. dia guna. Lepas tu tutup dengan tudung dia. Dia tutup dia. Saya bayangkan berak, orang tengok. Pandai-pandai lah. Besar. Kita naik ni lokal banduan akhir. Oh, okey. Boleh. Tempat yang sama ni. Banduan air kena naik atas lah. Rumah tangga. So banduan air maksudnya apa? Kes berat. Kes berat sebelum dibawa ke Keluang. Kes berat. Kat banduan akhir ni yang jenis hukuman mati bang. Habis kata belum jatuh hukum lagi reman. Ni kalau dia akan asing lah kat sini. Ni baru dah kau kat mana? Ni kau ni lah. Itu pergi ke ni tempat bilik sebat. Hukuman sebatnya. Oh. Lebih dengan kanan. Okey cantik. Dia memang tersusun dulu sebenarnya. Kalau buat escort dia ada step lah. Betul. Okey, sekejap salah satu je tengok. Okey, Ngam ni review dulu. Dia gantung belakang. Belakang ni. Oh. Pilih gantung. Confirm Macam dia dapat info ni bilik gantung ni? Bilik gantung? Turun bawah, kolong. Mana ada? Oh, ni dia dah tutup ni. Dia tutup dah semuanya. Okay, jom kita tengok kolong. Tapi dia dah simen. Dia dah simen. Pakcik saya pernah jaga dapat job. Tak faham lah dia punya. Tak faham. Oh ni lah tempat macam ni lah. Dia hukuman gantung kan ada pintu. Buka. Okey, bila dah tu jalan hukuman tu jalan tergantung, dia akan cek nanti baru dia turunkan, dan nanti dia macam ada gelonsor. Hukuman tempat dengan belakang klinik.
Mungkin ini saya pandangan saya mungkin ini white. Ni dalam ni. Sebab luas takkan tempat hukuman sebab seluar macam ni. Dia kata hubungan Kawasan dia memang kawasan hukuman sebab memang kawasan hukuman. Oh, dari sana ya. White untuk bila dah lepas kena sebat. Okey. Jadi itulah antara oh, ni lah tongnya. Yang banyak-banyak tong yang Nova tanya ni. Oh, ada orang pernah buat ni. Oh, kat sini lah. Dia buat kat sini. Jadi tanya-tanya. Tahu ujung berkunci. Apa benda yang ujung tu? Semalam. Lilin tinggalnya. Apa yang berkunci? Ni. Tak tahu kenapa. Ni tahanan ke? Oh, masih berkunci. Oh, macam dia seorang. Ini macam dia seorang je. Seolah-olah macam satu sel ni hanya seorang yang ditempatkan. Hanya seorang yang ditempatkan kat sini. Ni Oh, mungkin sebab-sebab tanah tu. Dia buat dah dia jawab senang. oh. Dah ada dah kan? Teruk sangat lah tempat ni. Kita tahu berapa tahun. Mai sini ah. 2 Hmm? tahun lah. 2 tahun lah. Macam mana? Mau sampai sini pula 2 tahun lah. Lebih kurang lah. Lepas kejadian, Dah naik dah kan? lepas ada kejadian dia. Itu pun masa tu pun dia dah terbiar lama dah sebelum 2 tahun tutup tu. Dia dah jaga lagi kan. Ada lalu kan? Oh, okey. Oh, setiap kawasan ni bawa pagar saja. Nak pergi blok ni bawa pagar. Oh, tadi tu naik sini. Turun sini. Okay, settle. Bawah situ. Yang tadi lah. Buka asingan. Yang ni dari mana daripada mahkamah dia akan sumbat kat sini dulu. Oh. Okey, baru dia bagi tahu okey yang mana banduan yang ada lawyer kat rumah A, yang tak ada rumah B. Okey. Ini apa? Banduan yang dia lepas naik mahkamah dia akan sumbat kat sini dulu. Baru dia buat lagi kan. Dah macam dom aku tengok. Ini lagi 40 orang tu sumbat. Satu sel 40 orang. 40 orang. Oi, besar. Itulah. Besar. Okey, you. Jalan mati yang depan. Ada jalan lagi. Tapi bila dah keadaan macam gitu, memang taklah saya nak masuk. Yalah, betul lah. Kita jaga diri kita juga kan. Betul. Dia samalah dia punya ni kan. So, dapat gambaran sikit lah kan.
nanti bukan nanti tak pernah masuk dulu. Yalah. Ya, di setiap sel kita boleh tengok native. Sebab tu kalau cakap pasal lukisan kapal, masuk setiap saya tengok, mesti ada lukisan kapal, besar, kecil. Lepas tu cakap, mana satu yang saya tak berani nak cakap lebih-lebih. Mungkin lepas Mana? Hang baju. Oh, dia gantung hang baju. sabun, tali, dan ni pasti Maggi. Makan mana tu tadi ya? Maggi aja tak ada Maggi. Maggi tu dah dulu. Lokal asing kan? Maksudnya? Banduan yang buat hal lah, bergaduh ke apa. Dia asing kan? Mana banduang sama banduang bergaduh. Badan ada masuk badan bersih, tiba-tiba bertatu. Sini juga dia letak. Oh, Tak boleh sebenarnya, memang kalau masuk badan bersih lah keluar. dia buat sendiri tattoo kat sini. Dia buat lah. Sampai hujung. Okey. Kena masuk dalam lah. Ha. Sini dia ada divisi. Memang ada lagi je. Oh, betul-betul protection ni. Jadi saya tak berapa kaki. Dah masuk lah. Masuk dulu. Okey. Ini yang dikatakan banduan asing yang diasingkan. Oh. Kalau tengok ni memang gelapnya. Dengan lampu pun tak ada. Kapal naga. Penantian satu penyiksaan. Tengok siap kira. Bilik hadapan. Ni macam bilik Juwana tadi ni. Kan? Bentuk dia. Macam bilik Juwana tadi bentuk dia. Ini bilik tanah. Saya tak tahu untuk apa. Tanah yang macam mana tu saya tak pasti. Oh. Ni kira satu pintu besi kan. Okey, dua kali ni memang agak memenatkan walaupun dia sekitar kawasan yang ada. Ya Allah. Tahu lah Superman. Si baik besi ni kan. Aku kan nak kata sampai sini aku sebangga. Kan? Aku sebangga. Sebab aku memang nak sangat mari ke penjara. Betul. Rasa juga Dia sini. antara top 3 Malaysia aku. Boleh? Top 3 Malaysia.
Betul? Lepas tu lagi satu kalau buat kurangkan pintu ni jangan pandai-pandai dalam tutup pintu. Sebab pernah ada yang kena. Pintu tu stuck. Jahanam. Keluar. Oh gila, sempit pintu ni. Ni untuk yang ada Lawyer. yang buat kes ni. Tapi kenapa pintu macam ni Dia boleh tutup sendiri ke? Cuba try tengok je. Sebab faktor bangunan ni kan Dia dah tak. macam tadi rumah api tadi. Kalau naik atas abang tengok lantai. Oh. Lepas tu dah nampak sangat. Oh, faham. Berat gila pintu. Berat, memang berat. Ini bagian dia. Ni untuk yang ada lawyer. Lawyer. Semua sampai dekat atas. Boleh? Tak, masuk dia sampai dekat atas. Ada lawyer untuk yang sama dia sama. Dia dekat. Ada dia dekat. Tu lepas. Kata nak tong. Tu banyak tu. Ujung dia. Telaga ini dibina pada tahun 1883 dengan tujuan menjadi sumber air untuk penghuni. Akan tetapi, semasa pendudukan Jepun ketika Perang Dunia Kedua di bawah pimpinan Jeneral Tomoyuki Yamashita, telaga tersebut menjadi tempat pelaksanaan hukuman pancung. Telaga ini dianggap berhantu kerana ada beberapa panduan dan kaki tangan penjara mengalami peristiwa menakutkan, bermula dari kisah telaga tiba-tiba mengeluarkan letupan api pada waktu malam, serta muncul makhluk yang tidak berkepala berdiri di atas telaga dan wanita berambut panjang merasuk penghuni untuk memasuki telaga tersebut. Baik, itulah saya sedikit penerangan daripada Alung Huzai. Alung Huzai pula, terima kasih banyak-banyak. Hari ni Alung Huzai bawa tour di kawasan Air Molek. So konsep kita tour, kita explore, dan lepas ni kita akan mulakan task yang kedua untuk task kita separate team. Jadi kita akan rasa sendiri feel dia punya suasana keadaan di dalam sel, bagaimana keadaan orang yang pernah alami duduk di dalam sel. So kami cuba nak alami juga macam mana rasanya. Mungkin dia boleh menimbulkan satu keinsafan. Jadi jangan buat jahat. Jangan jadi macam Ayu. Jangan jadi macam Ayu. Bilik visit depan. Sebenarnya kalau boleh macam diberitahu oleh kawan-kawan, kalau kita nak cuba masuk ke dalam ini, nak rasa sendiri, jangan tutup pintu besi ni. Sebab pintu ni sangat berat. Kerana apa? Dia punya keadaan ni dah tak macam dulu. Dia takut dia stuck, tersangkut, nak keluar balik susah. Tengoklah keadaan besi-besi dia ni, memang dah bengkok dah ni. Andai katalah kita tolak, mungkin kita ada kederat untuk tolak, tapi bila kita nak tarik, kena minta bantuan daripada kawan-kawan lah untuk kita tarik balik pintu besi ni. Jadi sekarang ni dia tak ada apa sangat lah untuk buat rakaman, sebab tadi pun kita dah tua, dan hari ni bukan nak cerita pasal nak buat sesi duduk dalam ni, uji nyali dan apa-apa saja. Cuma kita nak explore, nak rasa sendiri keadaan di dalam kawasan ni. Bayangkan kalau kita berada di dalam ni. Ada kapal. Kalau anda perasan lah kan, setiap kali kalau kita masuk lokap, ada beberapa lokap lah kalau ada beberapa lokap yang aku shoot, mesti ada lukisan kapal. Aku pun tak tahu apa kaitan kapal dengan apa yang dia masukkan ni. Lukisan perempuan tu mungkin salah satu juga. Jadi turun je lah, ada apa yang nak di shoot sangat.
Macam ada bunyi kat belakang. Tak tahu lah bunyi apa ni. Tengok balik. Nampak berat. Ui, berat gila. Okey. Ya Allah. Nampak rendah saya ni. Okey, hari ni pun aku bukanlah nak cuba untuk buat sesi uji nyanyi dan apa bagai tak ada. Cuma nak rasa lah keadaan bila kita berada di dalam lokap ataupun jail ni dalam keadaan begini. Tambah-tambah lagi kalau ada satu lokap tu yang diasingkan dengan keadaan yang agak sunyi dan sempit, macam ni masih luas lagi lah, boleh muatkan dalam 5 ke 6 orang. Tapi kalau ada lokap yang kecil cukup je, itu adalah lokap yang diasingkan. Baik, kita berdoa. Okey, kita bergerak ke. Baik, tadi kita dah buat tour. Jadi kali ni kita nak cuba untuk kat mana ni? Sini ke? Oh, sini. Sini. confused. Kita akan bergerak ke sini pula, ke bilik dikatakan bilik tahanan akhir. Itu tempat diorang gantung. Tapi sebelum tu kita naik dulu kat sini. Okey, bilik tu dia ada di belakang sana. Sebab tadi kita dah tua, kita satu orang dulu dekat sini. Berat ni. Oh, berat. Dah hampir tercabut. Tadi tak masuk nak masuk pun kotor. Cari yang elok sikit lah. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey. Bilik tahanan akhir dekat sini, belakang ni. Ni dia. Ada 2 sel. So, ada yang mengatakan lokap ni telah pun disimen sebelum ni dijadikan bilik tahanan akhir dan sekarang ni dijadikan lokap lah. Kita turun sini bahaya, tapi kita akan turun sini balik lah. Tapi aku akan tunjuk lah di mana kawasan bawah ni, di bahagian kolong, di mana ada ruang di bawah untuk hukuman gantung dijalankan. Kalau ada beberapa fakta yang belum dapat kami kongsi dan kurang tepat, boleh sesiapa kongsi dan perbetulkan. Jadi ini adalah sedikit perkongsian tentang keadaan sel ataupun penjara di sini. Dia banyak-banyak, kawasan ni
banyak hasil ataupun tahanan-tahanan yang macam-macam pelbagai kesalahan dan diletakkan di kawasan-kawasan yang ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi yang ni yang dikatakan apa, sel ataupun tahanan untuk juvana 21 tahun ke bawah. Tadi kita dah buat eksplorasi, jadi tak payah masuk lah cuma kita masuk atas tu je lah. Terima kasih kepada tim Osazuke Hikaru, Mak Yu dan juga admin Buruh Hantu Naja. Terima kasih kepada Naufal Dark Tourism Malaysia dan juga terima kasih kepada Alung Huzai Vlog. Jadi kalau anda yang belum lagi subscribe channel-channel ni, boleh tengok di bawah untuk sama-sama kita support rakan-rakan tim Explorer yang berkolaborasi. InsyaAllah jumpa pada video yang akan datang, edisi yang berikutnya bersama dengan kami di saluran channel AY Studio. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.